Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Nur Atila binti Asmadi dari kelas BM1. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai peranan dan pemikiran dua tokoh dalam memartabatkan bahasa Melayu. Bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan Malaysia yang melambangkan identiti dan jati diri bangsa. Dalam usaha memartabatkan bahasa ini, tokoh-tokoh terkemuka telah memberikan banyak sumbangan yang besar sama ada dalam bidang pendidikan, kesastraan atau komunikasi. Usaha mereka bukan sahaja memperkukuhkan kedudukan bahasa Melayu di peringkat nasional, tetapi juga menjadikannya dihargai di peringkat antarabangsa. Ini merupakan dua tokoh yang memartabatkan bahasa Melayu yang saya kaji. Seterusnya kita akan lihat latar belakang tokoh tersebut. Tokoh yang pertama bernama Profesor Emeritus Datuk Dr. Asmah Haji Omar. Beliau lahir di Citra, Kedah pada 5 Mac 1940. Beliau merupakan pakar Nahu Bahasa Melayu dan tokoh terkenal dalam bidang perancangan bahasa. Beliau juga pernah menyandang jawatan Dekan Fakulti Bahasa dan Linguistik dan Timbalan Naib Kansela di Universiti Malaya. Pada tahun 2000, beliau telah dianugerahkan gelaran Doktor Persuaratan DILIT daripada Universiti Malaysia kerana sumbangan beliau yang begitu besar dalam bidang kesarjanaan ilmu linguistik di Malaysia. Beliau banyak menjalankan penyelidikan tentang bahasa orang asli di Sabah dan Sarawak. Beliau merupakan wanita Melayu Malaysia terawal yang memperoleh PhD. Beliau juga merupakan individu di Malaysia yang paling lama memegang jawatan sebagai profesor. Jawatan tersebut merupakan jawatan yang tertinggi di universiti dan mula dipegang oleh beliau sejak berusia 36 tahun hingga beliau bersara wajib pada usia mencecah 65 tahun. Tokoh yang kedua pula bernama Prof. Emeritus Datuk Dr. Nik Safiah Karim. Beliau lahir di Kota Baru, Kelantan pada 17 Disember 1939. Beliau merupakan tokoh dan cendekiawan tanah air yang aktif memperjuangkan kedaulatan bahasa Melayu. Beliau juga merupakan salah seorang persatuan linguistik Malaysia dan pernah menjadi presiden selama 18 tahun. Gelaran Profesor Emeritus diberikan kepada Nik Safiah Karim pada tahun 2002. Nik Safiah Karim juga telah mengasaskan dua persatuan iaitu Pertiwi, Pertubuhan Tindakan Wanita Islam dan Persatuan Siswazah Wanita Malaysia. Seterusnya kita akan lihat peranan tokoh dalam memartabatkan bahasa Melayu. Peranan tokoh Asmah Haji Omar ialah beliau telah menuliskan buku-buku dalam bidang tata bahasa yang dijadikan sebagai rujukan orang ramai pada masa kini. Antara buku yang dikeluarkan ialah Nahu Melayu Mutakhir 1980, Morfologi Sintaksis Bahasa Melayu Malaya, Bahasa Indonesia 1968 dan lain-lain. Beliau juga turut menerbitkan buku tentang perkembangan sejarah dan genealogi bahasa Melayu sebagai bahasa tua. Seterusnya, peranan Nik Safiah Karim iaitu menggunakan bahasa Melayu yang tepat ketika berkomunikasi. Beliau juga telah menerbitkan lebih 35 buah buku yang berkaitan bahasa yang meliputi 30 buah buku tentang wanita dan 10 buku yang dianggap secara langsung dengan bidang bahasa. Seterusnya pemantapan dalam sistem bahasa. Beliau telah menghasilkan belasan buah buku dan ratusan majalah tentang bahasa. Beliau juga menerbitkan pelbagai karya berkaitan dengan tata bahasa sebagai rujukan kepada masyarakat. Seterusnya pemikiran tokoh dalam memartabatkan bahasa Melayu. Pemikiran Asmah Haji Omar. Asmah Haji Omar menyatakan susu galur serta pemahaman tentang bahasa Melayu yang lengkap melalui Ensiklopedia Bahasa Melayu. Ensiklopedia ini memeriharkan perkembangan bahasa Melayu dari sudut sejarah, variasi tulisan, ejaan, fonetik, fonologi, nahu, morfologi, sintaksis dan ragam bahasa sehinggalah kepada etimologinya.
Asmah Haji Omar juga dapat mengesan beberapa prinsip fonologi yang melandasi analisis Za'bar tentang sistem ejaan bahasa Melayu seperti keutamaan ucapan di atas tulisan iaitu kewujudan bunyi mendahului tulisan, huruf sebagai lamban untuk bunyi, hubungan antara fikiran dengan mekanisme bahasa. Menurut pandangan Asmah Haji Omar juga, wacana akademik merupakan hasil kreatif yang menggabungkan faktor-faktor psikologi, sosial retorik dan bahasa. Dengan itu, pembahagian teks secara tradisional yang meletakkan teks akademik dalam golongan penulisan deskriptif tidak tepat. Manakala pemikiran Nik Safia Karim pula, Nik Safia Karim ini mengaitkan morfologi dengan mengkaji struktur, bentuk dan penggolongan kata. Nik Safia Karim sangat-sangat berjuang dalam memartabatkan bahasa Melayu selain mempunyai prinsip yang teguh berkenaan pembangunan ilmu pengetahuan. Nik Safia Karim juga seringkali menekankan pentingnya pengurusan masa. Menurut beliau, pengurusan masa ini amat penting kerana beliau sentiasa menumpukan kejayaannya di samping keluarganya. Nik Safia Karim juga berpendapat bahawa pemantapan sistem bahasa sebagai persediaan menjadi bahasa yang cekap dan mempunyai daya pengungkapan hal ehwal ilmu, teknologi dan segala bidang untuk kehidupan moden dan telah mencapai tahap yang kukuh. Walaupun proses ini masih berterusan dan masih memerlukan pemantapan untuk memartabatkan bahasa Melayu. Manakala pemikiran Nik Safia Karim pula, Nik Safia Karim ini mengaitkan morfologi dengan mengkaji struktur, bentuk dan penggolongan kata. Nik Safia Karim sangat-sangat berjuang dalam memartabatkan bahasa Melayu selain mempunyai prinsip yang teguh berkenaan pembangunan ilmu pengetahuan. Nik Safia Karim juga seringkali menekankan pentingnya pengurusan masa. Menurut beliau, pengurusan masa ini amat penting kerana beliau sentiasa menumpukan kejayaannya di samping keluarganya. Nik Safia Karim juga berpendapat bahawa pemantapan sistem bahasa sebagai persediaan menjadi bahasa yang cekap dan mempunyai daya pengungkapan hal ehwal ilmu, teknologi dan segala bidang untuk kehidupan moden dan telah mencapai tahap yang kukuh. Walaupun proses ini masih berterusan dan masih memerlukan pemantapan untuk memartabatkan bahasa Melayu. Persamaannya ialah memperkasakan ilmu linguistik bahasa Melayu. Asmah Haji Omar dan Nik Safia Karim masing-masing menyumbang kepada pengembangan ilmu linguistik dan tata bahasa Melayu. Asmah Haji Omar banyak memberikan sumbangan dalam bidang linguistik, terutamanya dalam kajian sintaksis, morfologi dan perkembangan bahasa. Nik Safia Karim pula mengkhususkan diri dalam tata bahasa dan aspek kesalahan bahasa Melayu, menyediakan panduan tentang cara penggunaan bahasa yang betul dan jelas. Kedua-duanya membantu membina asas yang kukuh untuk pemahaman bahasa Melayu yang lebih mendalam. Ia memfokuskan pada kaedah yang sistematik untuk memahami bahasa ini dalam konteks yang moden. Manakala perbezaannya pula ialah pada bidang kepakaran. Asmah Haji Omar ini lebih dikenali sebagai pakar linguistik dan ahli bahasa yang menekankan kajian terhadap struktur dan teori linguistik bahasa Melayu. Penekanan beliau adalah pada aspek linguistik termasuk kajian sintaksis, morfologi dan fonologi. Beliau juga banyak mengkaji perkembangan bahasa Melayu serta kesan pengaruh luar terhadap bahasa ini, terutama dalam konteks sosial dan budaya. Manakala Nik Safia Karim juga pula lebih dikenali sebagai pakar dalam tata bahasa Melayu. Kepakaran beliau adalah dalam pengajaran tata bahasa dan penulisan panduan tentang penggunaan bahasa Melayu yang betul, khususnya dalam konteks kesalahan bahasa, kaedah pembetulan bahasa dan standard tata bahasa yang perlu diikuti. Buku terkenal beliau ialah Tata Bahasa Dewan yang banyak menjadi rujukan dalam pendidikan bahasa Melayu di sekolah dan juga universiti. Seterusnya, banding beza pemikiran antara Asmah Haji Omar dengan Nik Safia Karim. Persamaannya ialah memperkasakan pendidikan bahasa Melayu. Kedua-dua tokoh ini menyadari bahawa pendidikan bahasa adalah asas utama dalam memartabatkan bahasa Melayu.
Asma Haji Omar berpendapat bahawa pendidikan linguistik yang menyeluruh dan berkualiti adalah kunci untuk memperkasakan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmiah dan global. Beliau memberikan tumpuan kepada pengajaran linguistik di peringkat universiti bagi meningkatkan pemahaman yang mendalam tentang struktur dan penggunaan bahasa. Nik Safia Karim juga dengan pendekatannya dalam bidang tata bahasa, beliau berusaha memastikan bahawa pendidikan bahasa Melayu di peringkat sekolah dan institusi memperkenalkan kaedah yang tepat dalam penggunaan bahasa Melayu. Beliau percaya bahawa dengan memberikan penekanan yang lebih kepada pengajaran tata bahasa yang betul, generasi muda akan lebih menguasai bahasa dan menggunakan bahasa yang tepat dalam aspek kehidupan. Manakala perbezaannya pula pada fokus penyelidikan. Asma Haji Omar lebih tertumpu kepada penyelidikan mengenai linguistik, terutamanya dalam bidang sintaksis, morfologi dan fonologi bahasa Melayu. Beliau juga banyak menulis tentang bagaimana bahasa berkembang dan bagaimana faktor-faktor seperti perubahan sosial dan pengaruh luar seperti bahasa Inggeris mempengaruhi struktur dan penggunaan bahasa Melayu. Beliau lebih mengutamakan kajian yang lebih teoritis dan akademik mengenai struktur bahasa dan hubungan antara bahasa dengan masyarakat. Manakala Dik Safia Karim pula lebih memberi tumpuan kepada tata bahasa yang praktikal dan bagaimana bahasa Melayu digunakan dengan betul dalam kehidupan seharian serta dalam pendidikan. Karya beliau seperti Tata Bahasa Dewan adalah rujukan praktikal yang bertujuan untuk memperbetulkan kesalahan bahasa dalam masyarakat. Beliau menekankan bahawa peraturan tata bahasa yang jelas dan sistematik untuk memastikan penggunaan bahasa yang tepat baik dalam konteks rasmi, pendidikan maupun komunikasi umum. Dan akhir sekali, kesimpulan. Asma Haji Omar dan Nik Safia Karim kedua-duanya memainkan peranan penting dalam memartabatkan bahasa Melayu, namun dengan pendekatan yang berbeza. Asma lebih menekankan kajian linguistik teori dan sosial-linguistik dengan fokus pada perkembangan bahasa dalam konteks sosial dan budaya serta peranan bahasa dalam pembangunan masyarakat. Sementara itu, Nik Safia Karim lebih berfokus kepada tata bahasa yang perspektif dan praktikal, memastikan penggunaan bahasa yang betul dan standard, terutama dalam pendidikan dan komunikasi rasmi. Walaupun pendekatan mereka berbeza, kedua-duanya sepakat dalam memastikan bahasa Melayu dipertahankan dan digunakan dengan tepat dan terus menjadi bahasa ilmu yang dihormati. Sekian, terima kasih.